السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita daripada pentafsiran surah Al-Furqan pada petang yang barakat ini. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang termasuk daripada golongan hak Tuhan rahmat khusus. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wa ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala yang bersifat dengan rahmat. Siapa yang nak dapat rahmat daripada Tuhan dengan cara banyak dan cara khusus, pasti berjalan mengikut ayat Tuhan yang Tuhan royak di dalam Quran ini. Apabila orang nak mengemukakan ilmu pengetahuan, nak duduk tengah tak jadi berat kiri ataupun kanan ni, semolek-molek sekali kitab, semolek-molek sekali ajaran, iaitu ajaran Al-Quranul Karim. Kerana kitab ni tak ada siapa dia tolak, dan isi kanunnya Tuhan ni tak boleh kita nak pergi tafsir lain daripada apa hak Tuhan kandang. Di situlah kita nak tahunya pasti kena adanya hadis-hadis dan pendapat-pendapat para ulama, terutamanya ulama salafus salih yang nak menyatakan makna-makna kepada kita. Jadi Tuhan nak royak pada kita pada petang ni sifat mukminin ataupun sifat ibadur rahman lagi, iaitu gapo? Tuhan kata walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Mereka itu, yakni ibadur rahman, tidak menyeru serta Allah Ta'ala Tuhan yang lain. Jadi dalam Islam kita ni ya wak kira besar sekali masalah seru. Seru ni makna kata kita mengadu kepada perkara yang gaib, serta kita i'tikad kata perkara yang gaib itu boleh meluluskan hajat kita. Itu panggil seru lain daripada Allah. Allah Ta'ala perkara yang gaib memang, perkara yang tak nampak ya, dan kita serukan dia supaya dia menunaikan hajat-hajat kita. Hak lagu tu panggil orang yang ada iman, adanya Islam, adanya at-tauhid, mengasahkan Allah Ta'ala. Itulah ibadur rahman dengan cara sebenar. Lalu Tuhan royak sifat dia, mereka yang tidak seru serta Allah.
serta Allah ni Tuhan yang lain. Tak boleh kita pergi seru jin ke, seru malaikat ke, seru para nabi ke. Tu tak boleh. Syarat kita tak boleh seru ni pia. Kita kena faham molek. Lama orang kelajak sampai nak seru orang depan kita apa tak boleh juga, itu bukan maksud. Muhammad, mari. Masuk juga ni dalam ayat ni. Bukan, itu bukan maksud. Maksud di sini iaitu seru perkara yang gaib, yang dia tadi itu kita harap kepada dia boleh tunaikan hajat kita. Itu satu rupa tak boleh dalam Islam. Ataupun seru perkara yang hadir. Perkara tu perkara ada, boleh kita tadi tengok dengan mata kepala, tapi ia tak ada duduk depan kita masa kita seru. Umpama duduk Taning ke, duduk di Bakok ke, duduk di Mekah ke, dengan tidak ada alat gapa-gapa kita hubung dengan dia. Ni tak boleh juga dalam Islam kita. Tak boleh buat lagu tu. Tu tak boleh buat. Ada apa kita seru dengan telefon, hak tu lain kira lah. Kita panggil kecek cara lah telefon, hak tu tak apa. Sifat ibadur rahman tak boleh buat lagu tu. Siapa dia buat, maka salah besar lah. Salah besar. Hak ni kalau kita tak faham sini, hak tu lah banyak orang kita duk seru lain daripada Allah. Belum daripada maghrib, lepas asar umpama ni tok bomo dan sebagainya, duk seru nak puabat orang tu, seru lain pada Allah. Ingatlah kata itu adalah kita mengkurangkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Terkadang bawa pada kita menyengutu Tuhan, tak padahlah kita sebagai orang Islam, orang beriman. Itu satu sifat. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Sifat orang mukminin tak mudah nak mengkafirkan orang, tak mudah nak menghalalkan darah orang. Itu sifat ibadur rahman. Tak gaduh. Lama kecek tak kena aku sakut telur dapat rumah ke. Ni orang panggil sifat, bukan sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman dia tak gaduh nak kufurkan orang, nak menghalalkan darah orang, nak bunuh orang dengan tidak benar. Ni tak boleh. Dalam Islam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri 3 jalan saja. Yang boleh kita nak ambil nyawa orang tu bukan peribadi. Kalau kita nak kecek bahasa tepat teh kita faham, mana santi ni tak boleh guna. Santi ni mana lagu mana kita nak kira cara-cara kita sendiri, tak boleh. Ya kita kena pergi dengan undang-undang yang digariskan oleh undang-undang negara dan sebagainya. Tak boleh kita nak buat mudah lagu tu. Ni terkadang agak mudah kita nak memperhalalkan darah orang. Masuklah sifat ni. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tak boleh kita bunuh orang ikut dia. Illa bil haq, Nabi 3 kata. Nabi kata dalam hadis sahih tu 3 muttafaqun alaih, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halalnya darah orang Islam malaikat 3 jalan saja. Pertama, an-nafsu bin nafs. Bunuh orang kena bunuh balas. Allah kata siapa dia bunuh orang, hak ni walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Mana kata kena ada kisah bunuh balas. Tak apa, bunuh orang kena bunuh balas. Pia bunuh kerajaan, undang-undang kita nak pergi waksa orang tak boleh. Islam kita ni bukan agama peribadi, agama pasal ya gipen jamaah. Jadi jamaah, jadi kok salah kata klum, ada kumpulan yang dia orang buat kerja. Tu satu. Yang kedua, as-sayyibuz zani. Orang berzina setelah daripada dia tadi itu kahwin dengan cara halal, maka lagu tu wajib kita ambil nyawa dia dengan rejam sehingga mati. Seumpama Nabi buat kepada Ma'iz radhiyallahu an, dia tadi itu berlaku perkara tadi tersebut, dia kata ya Rasulullah tahhirni ya Rasulullah, cucilah aku ya Rasulullah. Nabi paling kuat lain. Dia main duduk depan Nabi pula, kata tahhirni ya Rasulullah, cucilah aku ya Rasulullah. Nabi paling kuat lain sampai 3 kali. Kali yang keempat mari duduk depan gini, mu tak erti ke lagu mana wahai Ma'iz. Nabi kata, dia kata cucilah aku berlaku benda tak molek tadi, berlaku berzina dan sebagainya, cucikan aku. Lalu Nabi SAW suruh galinya lubang, tak sekat ni, sekat dada ni, sekat dada ni, sekat ni lah, perut ni lah, sekat pusat lah, azakumullah, duduk sekat datu, tak dicabai pak tu, kamar dia suruh ambil batu,
sederhanalah, batu tak ada besar sangat, batu lebih kurang ibu kaki kita lah, azakumullah. Tok pak cabai semua tadi itu. Hak tu hak Nabi iqamatul hudud. Sebab dia mengaku kalau nak menyaksi pak orang, hak hamba tahu ni tak ada lagi. Hak tahu ni tak ada lagi. Lalu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, lah ada hak bisi pongoh gapo, ada biasa dia tu. Ya pegang ataupun ya lota tadi tu ya supah bela-bela. Nabi kata jangan supah, la tasubbu. Jangan mung tu supah dia. Kerana dia ni telah buat contoh tauladan dalam Islam, hak molek dan sekarang dia ni habis nyawa dia terikat di dalam syurga. Tu Nabi raya. Seolah kata kita ni jangan supah, walaupun orang salah, walaupun orang tak kena setara mana, berdosa besar setara mana, jangan kita memaki hamun. La tu'inu ala akhikum bisyaitan. Jangan kita tolong ke syaitan dengan sebab kita lagi memaki hamun, tak boleh. Itu dua daripada kita boleh ambil tindak ke sampai ke mati orang berzina. Yang ketiga, al-mufaraqatu lil jama'atil muslimin. Orang yang tinggal murtad. Orang murtad ni makna kata orang tinggal agama Islam lepas daripada dia beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa dia tukar agama, maka hendaklah kita itu, kerajaan itu maksud, ambil tindak ke dengannya sampai kena habis nyawa. Ini dalam Islam 3 jalan ning je. Boleh kita nak sapa tangi sampai ke orang tu mati dan sebagainya. Lain pada ning, boleh. Tak boleh. Lepas tu kalau orang bunuh orang, bukan 3 jalan ni, nak balas sel lagu mana? Wak sekali balas sel dalam Quran, tak ada lebih dah tu. Qala subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Saya kata gini, wa man, barang siapa yaqtul mu'minan, bunuh akan seorang yang beriman, muta'ammidan, hal keadaan dia tadi itu sengaja, cetana, bukan salah. Salah lain hukum. Hak ni cetana semata-mata nak buat dia habis nyawa. Mula-mula sekali Tuhan datang mari ngefa'id ta'qib fajaza'uhu jahannam. Mula-mula sekali apabila mati, selalu dah Tuhan pegangkan roh dia di dalam api neraka mula-mula sekali. Roh masuk dah dalam alam barzakh. Fajaza'uhu jahannam. Lepas tu yang kedua, khalidan fiha. Khalidan fiha, kekal berpanjangnya dalam tu. Berpanjangnya di dalam tu. Salah kata walaupun orang yang bunuh orang ni bukan dosa syirik, tapi berpanjangnya berapa tahun wallahu alam dalam tu. Kita ni kalau kena masuk gok 40 tahun tu pun tak tahu nak gamuk dah. Seumpama sekarang lah ni ulama kita nama Syekh Khalid Rashid tu kan, Syekh Khalid Rashid, ya orang Saudi. Masa Denmark ni, orang Denmark ni buat rasam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat rupa Nabi itu jadi rupa tak molek. Dia naik baca khutbah. Kemudian ia pun berinya semangat kepada orang Islam, kata kena marahlah dia buat pada Nabi kita lagu ni. Nabuh gok 5 tahun. Apabila buh gok 5 tahun tadi itu, apabila nak sampai 5 tahun dah, nak sudah dah, ada hal lain pula kau tukar ni tambah jadi 7. Tambah jadi 7 pula jadi 12 tahun. Lepas pada tu sekarang lah ni naik pula matrakan dia 40 tahun. Ya Allah. Sekadar kata dia tadi itu marah untuk Nabi kerana Allah, kena penjara dan sebagainya. Ini adalah zalim. Kalau gitu kita nak wipah kata masuk dalam neraka jahanam ni berpanjangnya dalam tu, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Taala merkakan dia, wa la'anahu, dan Tuhan melaknati dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Tuhan seksakan dia tiada seksa sebagai seksa yang tidak terhingga besarnya. 5 semua. Buh neraka kekal duduk dalam tu, kamar dia Tuhan marah, kamar dia Tuhan melaknat, kemudian Tuhan tiada seksa yang tidak terhingga, Tuhan yang punya tahu. Ning orang bunuh orang. Kalau gitu jangan kita buat mudah-mudah lah. Ada buat ugu-ugu orang lagu tu ni bukan mudah-mudah. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, bukan daripada umat aku, bukan sifat orang yang beriman tunjuknya alat sejahtera atas muka saudara, tak boleh.
Ni kita gapo-gapo mula kata nak panah lalu. Tak boleh. Kita ni sebagai orang Islam jangan wi lagu tu. Kita duduk dalam bulan Ramadan, duduk dalam bulan Quran, nak ambil muka ni mari terbiahkan diri kita supaya kata kita ni boleh beramal dengan ajaran Tuhan. Itu setengahnya. Kemudian wala yaznun, dan tak boleh kita tadi ibadur rahman yaznun ni mana berzina, tak boleh. Berzina lagu mana? Sebagaimana maklum lah, zina ni mana alaqatul jins baina al-rijal wa imra'ah apa nama bi ghairi haddis syar'i. Itu mana takrif dia. Kita berhubung di antara dua pihak lelaki perempuan di atas, bukan di atas batas hadis syar'i, mana kata syarak. Itu hubung jinsi. Jinsi ni mana kata hubung ada kasih sayang dan sebagainya, hubung lagu tu, itu tak boleh. Zina habsa sebagaimana maklumlah, kita maklumlah kau tak sebut pun tahu. Makna kata kita memasukkan akan alat senjata lelaki di dalam farak orang perempuan lebih daripada hasyafah dia, kepala dia tadi itu, maka itu dipanggil az-zani. Maka zani ni dua, kalau tak pernah lagi kahwin, maka kena piak 100 rata. Fajliduhum apa nama mi'ata jaldah, 100 rata. Adapun orang pernah dah pengasak ni, iaitu kena rejam. Walaupun perkara ni kita tengok tak boleh nak tengok dan negara kita, muka negara kita ni tak ada amal hukum tu. Tetapi kita kalaulah salah dengan Tuhan sampai begitu dah, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan duk kacaulah. Awak apa? Kerana Tuhan kata wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang buat perkara tersebut, tak kira menyengutu Allah taala, suruh daripada Tuhan ataupun bunuh orang bukan dengan cara benar ataupun berzina, yalqa athama, Allah taala itu gapo cedekkan bagi dia athama. Gapo makna athama di sini? Yakni Allah Subhanahu wa taala cedek seksa yang berat. Akan bertemu dengan apa nama dosa yang berat. Dosa yang berat ni lagu mana? Al-kabair. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, mazhab kita ada jalan ni, tiap-tiap mereka yang buat dosa, kama dia tak ada nak taubat dengan Tuhan, maka amruhu ilallah. Makna urusan dia serah pada Allah. Insya'a azabahu bi'adlihi wa insya'a ghafara lahu bifadlihi. Kalau Tuhan kandak, Tuhan apung dengan kelebihan Tuhan. Kalau Tuhan kandak nak seksa, maka dengan adil lah Tuhan. Itu makna kata kita orang ahli sunnah wal jamaah tak boleh nak buat jadi kata apabila mati tak rasa cerak demo ni kekal pin ngaka. Bukan lagu tu. Itu bukan jalan ni kita, bukan jalan ni orang Islam hak duduk di atas bantasan Islam hak benar ni. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah. Dan Allah Taala lipat ganda bagi dia akan seksa pada hari kiamat nanti. Akhirat esok puak ni kena hina depan Tuhan esok. Kena hina depan Tuhan. Allah kata dia nak muliakan kita, tapi apabila kita kerja 3 perkara ni Tuhan hina kita. Hina sekadar mana? Tuhan tak cakap dengan kita, tak apa dosa kita. Tuhan suruh malaikat ambil kita buah dalam api neraka. Beratlah kita. Lepas tu kita cuba kita perhati tengok. Dunia kita ni setara mana kita buat pun, Allah kata ya kehabisan, tak ada dia kekal dengan kita. Sutar saja lepas. Tetapi wazunub yabqa ma'ana. Dosa tu kekal dengan kita. Kelazatan hak kita berlaku ya hilang daripada kita. Tapi dosa hak kita berlaku tetap sekali dengan kita. Lepas tu kita kira tengok gapo kita nak. Gapo hak kita nak daripada perbuatan hak kita buat kerja saat ni. Sebab tu Tuhan kata yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan Tuhan mencelakan dia di dalam api tadi, dalam seksa itu muhana, hina. Kita kalau pergi kana-kana pakai jangut, lepas tu kita pergi dengan mana-mana kerja mana-mana, dia mau hina kita. Cerak kita tak jijak dah kali yang kedua. Sebab malu muka dan sebagainya. Ini ke Tuhan hina kita habis. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata wa may yuhinillah fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa dia Allah Taala itu menghinakan dia, tak ada pihak nak boleh muliakan dia.
Sebab Allah Ta'ala ni buat apa yang dia kehendaki, sebab kita sendiri buat tak molek dulu. Tuhan nak mulia kita, Tuhan nak jaga kita, tetapi kita sendiri yang buat tak molek sendiri. Lepas tu tak ada jalan keluar langsung ke, wahai ustaz, tok guru, tak ada jalan keluar ke wahai Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, kita salah dah ni? Tak ada. Dalam Islam kita tak ada pernah hak sutuk jalan, tak ada. Tak ada jalan sutuk jalan. Hingga benar haram cerak-cerak, kalau darurah jadi halal. Dalam Islam. Lagu mana? Benar haram umpama arak, ittifaq, ijma' ulama kata haram minum. Tapi kalau lah terpaksa dengan hak syarat, tak boleh kita guna pula. Umpama mana? Kita duk misal banyak kali dah lah. Kelak tak ada air nak makan, arak duk tepi masuk kedas sia sama. Hana awak lagu mana? Minum arak. Tu nak kita nampak. Sebab tu kita orang Islam ni, maaflah kita sebut sini, tu ada kedai balik orang ramah kita ni tepi lek tu kan. Kedai Cina duk bakar ikan, bakar kepah, bakar udang, bakar tu, bakar ni. Dengan dakwa orang Islam kita masuk apa? Kata tak ada buah babi, kata azakumullah, tak ada buah gapo. Ingat satu perkara, orang Cina ni tak ada wak makan ni gapo-gapo malaikat yang masuk ke arak. Lau kau dia masuk. Lau tu arak ni masuk. Tak kira dalam menyicoh ke dalam nak bakar tu bakar ni dia masuk arak. Lepas tu mana nampak lagu mana. Lepas tu duk mengadu kepada Tuhan, pergi Mekah pun kita akak tangan Tuhan tak terima, pergi di Madinah pun akak tangan Tuhan tak terima, anak tak jadi berjuruh, tok laki pun tak jadi bahagia hidup dengan aku, gitu gini duk mengadu. Nak mengadu kepada Tuhan, akak tangan sampai ke langit pun Tuhan tak terima, kerana masyrabuhu haram wa ma'kuluhu haram wa ma'kaluhu haram wa libasuhu haram. Pakaian benar haram, makan benar haram, dan minumnya benar haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Tuhan nak terima doa dia? Nabi kata. Sebab itulah makan ni kita ni pasti kena makan perkara yang halal. Halal ni lagu mana? Kena dengan hukum syarak. Ada pun tayyibat kena dengan suksa oyo kita. Sebab tu dalam Islam kita ya duk dua. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Hei orang yang beriman, makan perkara yang elok, makan perkara yang molek untuk jasad diri kamu, dan untuk boleh buat amal yang soleh. Ayat lain, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Maka hendaklah mu tu makan benda yang Tuhan rezeki pada kamu halalan, benda halal sah dengan syarat. Kemudian tayyibah, ada faedah bagi diri kita. Sebab tu benda makruh kita tak layak mana makan semua. Benda makruh umpama benda-benda hak pesen kata kalau kita makan banyak doa tu yang jadikan mudaratkan jasad kita. Hak lagu tu apa Tuhan tak wi. Salah nak banyak tadi umpama budu kau umpama wah jering wah petawah gapo ni boleh makan tak ada gapo, cuma kalau banyak doa mudarat pada diri. Apatah lagi benda haram zati, benda haram hak terai-terai tu, bagaimana kita duk pergi makan benda-benda lagu tu. Lepas tu duk mengadu sakit dalam perut lah, sakit tu sakit ni bergotu bergon ni hancur kat perut tu. Tak hancur lagu mana muka kita duk bubuh sendiri. Bubuh apa? Kerana kesedaran pahaman kita tak ada. Orang kita hari ni kerja kena pakai kerja belaka, tapi nak tanya lagu mana kesedaran we ada di dalam hati. Nah we ada dalam akal fikiran, we boleh mikir sendiri. Sebab kita sebagai orang tua tak duduk dengan anak cucu kita 24 jam. Tapi kalau kita tanya, fahami kepada dia, ketakwaan kepada dia, iman kepada dia, ya gimana pun tak apa, ya tak tek tangan dia ni. Ingat sebab itu kita sebagai pemimpin keluarga, ayuhal aba wal ummahat, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati, yang dihormati, kita sebagai teraju bagi keluarga, pasti kita kena belakan anak cucu kita ni dengan ilmu pengetahuan. Kena ada pengtarbiah, kena ada tarbiah. Lagu mana kita pergi cari orang-orang hak kuasa, lagu mana dia tarbiahkan anak tu berjaya. Lepas tu minta pada orang hak mengaji tadi tu, hak tu hawi ilmu pengetahuan, jakoh pergi pada terboming ambiak di sana tu, kelik mari pakat-pakat suara lah sikit, nyanyi kepada ummah tempat kita. Cara nak tarbiah anak lagu mana, cara nak bina keluarga lagu mana, cara nak melepaskan anak cucu daripada mukhaddarat, benda-benda yang mabuk, benda-benda yang menghilangkan akal, nak buat lagu mana, pasti benda-benda tu kita kena pakat-pakat kecek. Kecek tadi tu minta sah al-ikhlas.
Bukan mek kecek tadi itu kan nati. Bukan kita pergi wak boleh kita kena mari. Sebab nati kita. Nati itu kita dak kira hak habuai dunia Tapi hak naknya ikhlas. Aku buat ni kerana Allah. Nati itu nati dah. Amanah tu amanah dah. Tapi aku buat ni ikhlas kerana Allah. Baru yang masuk dalam hati. Baru yang masuk dalam hati orang. Supaya kita buat gapo-gapo dengan tangan buat dengan ikhlas. Dia mau makan apa sedap. Kita kalau buat tak ikhlas, dia mau makan sepinggir, setengah pinggir usah tak sih dah. Sebab hati ni manusia kita dia pelik satu perkara. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia senantiasa royak pada kita buat gapo-gapo, akhlisu niyyatakum. Ikhlaskan akan niat kita jadi baik. Kemudian illa man tab Allah. Tu hewi jalan keluar tengok. Malaikat mereka yang taba. Taba ni mana lagu mana? Raja'. Raja' ni mana lagu mana? Kembali. Kembali tak ada payah. Mula-mula sekali buai daripada benda salah. Buai akak tangan aku tak seh. Kemudian berasa sesak. An-nadam, berasa sesak. Salah satu riwayat daripada riwayat hadis iaitu an-nadamu at-taubatu. An-nadam taubatu. Nadam mana kata kita sesak. Rasa sesak. Rasa sesak ni lagu mana? Kita apabila berasa sesak ni lagu mana? Berasa kata kita ni kecukkan hawa nafsu kita, berasa malu dengan perbuatan kita buat, berasa air mata tu nak menilih, itu sesak. Itu kesal dia. Adapun rupa dia sifat lagu mana? Itu diri kita sendiri yang berasa. Berasa sesak lah, tak ada arah lah berasa sesak. Kemudian jazam di atas diri kita, kata aku insya-Allah minta Tuhan rahmat, tak sewak dah benda-benda tu. Itu makna kata hak kita dengan Tuhan itu mana tab. Adapun hak kita dengan anak adik, pasti kita kena kembalikan hak dia kepada anak adik tu. Sekadar mana kita kuasalah. Kalau benda tu hilang dah, kita minta maaf. So pergi minta maaf. Kalau benda tu dah ada lagi moga hatta klik kun hai ka kau weekly. Tu makna caranya tab. Patut sekadar tu ke? Ada wa amanah, serta dia beriman. Benar di atas ajaran. Hak ni makna kata imanan. Hak kita dah baca dalam hadis Ramadan, hadis qiyamul Ramadan ataupun Lailatul Qadar, iman, kena ada iman. Wa amila amalan salihan, dan buat akan amalan yang salih. Amalan yang salih ni amalan yang cukup 3 syarat. Pertama, iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mutaba'ah. Ni apa dengan amalan yang salih. Iman kita dengan Allah, kita buat ni kerana perintah Allah. 1. Yang kedua, kita buat ikhlas kerana Allah. 2. Yang ketiga, aku buat ni turut contoh tauladan Rasulullah. 3. Baru dinamakan amalan itu amalan yang salih. Kalau tidak, la. Hak Tuhan nak terima hak ni. Hak ni amalan yang salih ni, hak Tuhan nak terima. Sebab Tuhan umat Islam dalam masalah amal ibadat, Tuhan suruh kita itu mengetahui cara kita nak buat kerja dengan cara pendetailan jelas. Jangan kata aku biasa tengok, aku biasa dengar, aku gitu, aku gini. Tahu sungguh? Tak. Jangan kita buat lagu tu. Kita hari ni jangan menjadikan rutuk reang, temeru cingsak reang. Tahu belaka kalau nak kecek, tapi nak tahu sungguh sah apa tak tahu. Tak boleh lah tu. Rugi kita. Apabila rugi kita ni, ya tak rugi orang lain. Kita sendiri adalah rugi. Lepas tu apabila orang buat lagu tu, Tuhan nak rugi mana? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu Allah Ta'ala mengubahkan kejahatan mereka jadi kebaikan. Masya Allah. Seolah kata kita dah buat jahat dulu, dosa dulu tadi itu, Tuhan paling daripada dosa tadi tu jadi kebajikan. Kuasa Allah, tak kuasa buat apa. Daripada benda hak mati, jadi hidup klik semula, Tuhan kuasa. Balas tu juga Tuhan menjadikan dosa jadi pahala. Syarat tadi taba wa amana wa amila amalan salihan, pakat 2-3 perkara. Bertaubat, beramal, beriman dan berbuat amal yang salih. 3 perkara ni. Hawak apa Tuhan gitu-gitu lalu kepada kita? Wa kanallahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah Ta'ala itu sangat pengampun dan sangat pengasihani. Tuhan sangat-sangat nawi mengampun kepada kita. Allah Ta'ala ni baik dengan kita, tak ada dah. Tak ada. Allah Ta'ala ya baik dengan kita. Baik lagu mana? Ya nawi maaf kita. Kalau orang ni kalau salah payah nak minta maaf demo. Maaf gitu, tapi tak sepa dulu dah setengah gelah rakod dah.
Terutama orang Jawi pula. Oh, payah. Lepas tu nak kecek gapo-gapo nak cedek, nak kena kira sungguh-sungguh. Ghafur, Tuhan sangat pengampun. Rahimah, sangat mengasihani. Tuhan siap pada kita sebab tu Tuhan apa kita. Ning kita sebagai orang beriman sifat ia lagu ni. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan amalan yang saleh, maka sesungguhnya ia bertaubat sebenar-benar kepada Allah. Nak tahu kata orang bertaubat dengan cara sebenar, mana syarat? Tuhan raya. Yakni ia taubat kamari dia buat amal yang soleh. Buat amal hak soleh. Amal yang soleh, istiqamah di atas semaya, atas puasa, atas baca Quran, atas zikir, atas doa, atas istiqamah, itu banyak perkara pada amalan-amalan kebaikan. Fa innahu yatubu ila Allah mataba. Orang lagu itulah orang sebenar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebenarnya. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala bayankan di dalam Al-Quranul Karim. Kamar seterusnya, walladzina la yashhaduna az-zur. Ni sifat orang-orang Islam ibadur rahman. Mereka yang tak menyaksikan perkara-perkara yang jadi dusta. Kita jangan jadi payantet tak boleh dalam Islam kita. Payantet ni lagu mana? Makna kata saksi dusta. Saksi dusta ni sebesar-besar dosa yang Allah Subhanahu wa taala janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan buh neraka orang umpama tu. Jangan kita menyaksikan benda hak az-zur. Hari ni takut hak ni. Nabi Muhammad kata lagu mana? Rupa-rupa salah satu daripadanya, satajidu syirara ummati dha wajhain, Nabi kata. Selagi akan dapat di kalangan umat aku ni ada orang hak muka dua. Muka dua lagu mana? Ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Datang muka lagu ni buat tabai rupa depan lip belakang lagu lain. Ini masuk juga dalam syahadatuz zur. Hak utama lagi syahadatuz zur naik mahkamah. Naik mahkamah tadi kita kata, oh demo tu lagu tu, demo ni lagu ni. Sebenarnya demo tak jadi lagu tu. Kita makan upah orang. Ni panggil dosa besar. Jangan kita buat kerja. Bukan mudah ni perkara-perkara lagu ni. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan dia apabila lalulah, seolah kata apabila melalui dengan perkara-perkara hak sia-sia, lalu dia melalui dengan cara mulia. Nampak orang duk kecek ha-ha benda tak pakai, dia bangun tubik dalam keadaan mulia. Tak ada mana kata jadi kehina dak. Bukan dia hidup sekali dengan orang duk main perkara-perkara yang tak molek yang cenggah dengan agama. Dia bangun tubik dalam keadaan marru kirama. Tubik gi. Ini sifat orang yang mulia ya Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran lagu tu. Kita jangan duk. Jangan duk di mana? Apabila orang duk kecek mengejek terhadap ajaran agama, duk mengajuk terhadap orang yang soleh, as-salihah dan sebagainya, jangan kita duk lagu tu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wa qad anzala 'alaikum fil kitab. Allah Taala buat turun unai-unai di dalam kitab ni. An idza sami'tum, apabila kamu itu dengar, an ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Orang yang kufur dengan ajaran Tuhan, buat sena-sena dengan unai-unai Allah Ta'ala, sama ada dalam Quran atau dalam hadis Nabi, fala taq'udu ma'ahum, jangan kita duduk serta mereka itu. Hatta, sehingga mana? Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sehingga mereka itu paling maudhu', tak kecek hatu tak apa, kita masuk hidup semula tak apa. Tapi kalau dia duk kecek hatu, tak boleh, tarik tu baik mari. Sebab apa? Sebab Tuhan kata orang tak kecek benda lagu tu, malaikat puak munafiqin dan kafirin. Dan Allah Ta'ala kata innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'ah. Tak boleh ngakak sekali. Dengan sebab duk sekali. Padahal ayat satu lagi dalam suratul Az-Zumar, Tuhan kata ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu minal miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Tengok. Apa mu boleh masuk neraka saqar? Sebab dulu aku tak semaya, tak keluarkan zakat, dan aku sokong duk sama-sama dengan orang duk buat kebatilan. Orang buat kebatilan mana kita duk congok duk dia dengar saja tak ada suara pun. Hak pesening masuk masyarakat. Yang Tuhan janji tak selamat di dalam Quran dia. Kita bangun tu baik.
Tak kira apa-apa apa dak kecek haure ke nak mengejek ke apa nama, marru kiramah, tu sifat kita. Jangan duk sekali. Ngawi kita ni bukan ni kita dak tengok masalah benda duk bara dah. Lepas tu ambil minyak comor-comor sikit, lepas-lepas sikit, masuk-masuk sikit. Ya kau nyala. Kita tak boleh buat lagu tu. Bangun tubik daripadanya. Marru kiramah. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim. Ini sifat-sifat apa nama ni, sifat dia lagi. Lagu mana? Wallazi, dan mereka yang apabila didatangkan dengan ayat-ayat Tuhan, mereka tidak apa nama tunduk, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ni sifat orang Islam kita. Lagu mana? Yakni mereka ini ni hak ibadur rahman ni, apabila ayat Tuhan orang baca, dia dengar molek. Apabila orang baca hadis Nabi, dia dengar molek. Bukan mana baca hadis Nabi, baca ayat Quran, fak makan daging mentah belaka tu, tak pakai kerja belaka, tak pakai ulama puak ni. Masalah ayat ni. Ya kita faham, apabila orang baca Quran, baca hadis Nabi, dia bukan daging mentah dah, benda masak dah. Quran ni benda masak dah, hadis benda masak dah. So umpama buah dia masak pahung tu dah, buat lurah pakai koyak makan lalu dah. Ada beberapa tempat ia kena tinggal pada mujtahid kita. Ada beberapa tempat. Tapi umum Al-Quran supaya kita dah dengar saat ni. Gilah tengok dalam tafsir mana-mana lagu mana kecil balah ni. Ya muskilah orang kita terkadang ma'ahlah sebut sini dah. Muskilah kita tak percaya kepada ajaran Tuhan, tapi kita percaya kepada orang nak syarah ayat Tuhan. Ini sifat yang tak layak mana. Orang dulu ni, dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis Nabi, serta dia pergi cari orang alim ulama, mari tafsir lagu tu. Tapi terkadang orang kita jadi balik. Tuhan ayatkan ni, tapi tak. Dia kata tak boleh pakai lagu ni sebab tok guru saya ayat neki, nak pakai tok guru. Ni masalah sah. Lagu ni orang panggil lagu mana? Panggil dalam ayat Tuhan apa yang kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ni bimbang kita. Ambil tok guru buat jadi ajaran Tuhan lain pada Allah. Ni besar. Sebab tu tok guru kita ni hormat, wajib kita kena hormat pada tok guru. Wajib kita kena hormat pada alim ulama. Cuma alim-alim ulama yang makan saka Nabi, yang makannya ajaran Tuhan, pasti kita jangan lekak daripada ajaran Tuhan. Jangan sama sekali lekak pada ajaran Tuhan. Tuhan royak gana kata gitu. Dalam bab risuah Tuhan royak gana, royak gitu. Dalam bab reba Tuhan royak gana, royak gitu. Dalam masalah apa nama curi lagu mana, royak gitu. Jangan cuba-cuba nak ubah ayat Tuhan. Apa boleh nak ubah ayat Tuhan? Sebab Tuhan royak dalam Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Ada satu kumpulan lagi akan datang ini, ada kitab duk tangan, pandai baca buku, pandai terjemah, pandai syarah, pandai apa. Ya'khuduna arada hadzal adna, amiknya habuai dunia hak rendah tadi itu. Lepas tu wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka itu kata, tak apa, nanti minta ampun ke Tuhan. Lah. Mereka yang menghalalkan perkara yang Allah Taala haram ataupun mengharamkan perkara hak Tuhan halal, orang ni jatuh agama bila syak. Walaupun nak panas orang mana, tak kira. Umpama dok lahong-lahong hari ni lah, tak apa, rebah tu baik pada bank, tak ada masalah. Tak boleh lagu tu. Tak ada masalah orang perempuan nak berjalan lagu mana tak saya pakai pakai apa. Ya dok di hati, bukan dok di tubuh luar. Yalah juga tu. Semua ada kecek lagu tu ada ustaz doktor, profesor doktor, tuan guru kaza-kaza. Kalau negeri Arab kecek lagu, negeri kita kecek lagu tu, tapi kalau luar negara apa nama ustaz doktor, tuan guru kaza-kaza, kecek lagu tu. Ini benda kita kena jaga belaka. Kalau kita pergi di Malaysia, tempat hak pasal Islam moden, Islam hak pasal sekarang learning ni, lagu tu ya kecek. Dengan sebab itu kita hari ini fitnah, tak tahulah fitnah pasal nak benda nak munahkan akal suku, fitnah cara nak munahkan apa nama pendirian suku, nak punahkan Islam pun suku pula. Allah berat hari ini. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata sayati 'alan nasi zamanun, dia katakan innal ladina yatamassakuna bi dinillahi tabaraka wa ta'ala fi dhalikal yawm kal qabid 'alal jumr.
Seumpama pergi bara api duk gini. Hari ni siapa dah masa kita? La'alla kita kata siapa masa kita hari ni. Sebab itulah kita kena jaga diri masing-masing. Kita kena jaga diri masing-masing hari ni. Kemudian wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni sifat satu lagi daripada sifat orang ibadur rahman. Mereka yang berkata, "Hei Tuhan kami, berilah kepada kami daripada isteri-isteri kami dan anak cucu kami qurrata a'yun, benda yang menyejukkan mata." Benda yang menyejukkan mata lagu mana? Wasa tenangkan hati. Tengok kepada ahli keluarga, wasa tenang hati. Tengok pada anak, wasa tenangkan hati. Ni sebagai doa yang kita jangan terlupalah tiap-tiap hari berdoa dengan doa ni. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan Tuhan, ya Allah, jadilah buat kita tadi itu bagi al muttaqin imama. Ulama tafsir dua. Yakni suruh kita itu ikut orang muttaqin belum pada kita. Satu. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah buat kami ni daripada orang bertakwa, orang belakang boleh turut pula kita. Jadi dua pun tafsir dari situ. Maka doa ni adalah doa yang kita sepatut beramal dengannya dengan yakin hati, kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa nak terimakan perkara-perkara tersebut. Insya-Allah kita akan khitamkan surah ini pada hisah yang lagi akan datang lah. Ada lagi 3 ayat. Lagu mana Tuhan nak uwi semua sifat-sifat tadi itu Tuhan royak kalau gini. Lepas tu Tuhan nak uwi gapo kalau kita buat kerja semua Tuhan royak tadi itu. Lagu mana? Insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang biidznillah taala. Pada petang ini sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini sebagai malam yang Allah taala memerdekakan kita daripada api neraka, dan hendaklah kita istiqamah di atas malam yang ketinggalan ni. Malam 29 malam ini iaitu kita istiqamah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita tadi itu terikat dengan ajaran, bukan terikat dengan hak lain. Ini terkadang kita terikat dengan tu, terikat dengan ni, ajaran kita tinggal. Adalah kita faham ya kamalat. Kerana ulama kata kunu kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah orang yang istiqamah di atas ajaran Tuhan. Bukanlah kita ni sekadar orang buat amal dalam bulan Ramadan. Bukanlah gitu. Sebab itulah malam ni adalah malam ukur lah. Atau kita ni setara mana, jangan kita ralik lah malam ni. Walaupun nak suka setengah tukar gapo pun, jangan kita terlupa qiyami Ramadan pada malam ni ma'al imam, serta imam. Siapa dia nak semaya, hendaklah semaya sudah dengan imam. Imam takbir, kita takbir. Imam bangun, kita bangun. Imam salat, kita salat. Imam keluar tu pada masjid, kita keluar. Kutibat lahu salatuhu tammah fi lailati kulliha. Pada mana pada panjangnya malam tu dia boleh pahala bersepanjangnya. Itulah cara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada kita. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.